Baik, saudara, vaksinasi tanpa janji temu secara berjadual antara paparan menarik dari Sabah. Puteranya bersama Konstantin Palawan. Silakan. Ya, betul Alif. Perkhidmatan itu disediakan di Pusat Pemberian Vaksin Integrasi Mega SICC Kota Kinabalu. Sebelum itu, kita ikuti berita ini dahulu. Pemimpin Gabungan Rakyat Sabah GRS telah mencapai kata sepakat untuk mengekalkan kerjasama dalam kerajaan negeri dan mendokong mandat yang diberikan rakyat dalam pilihan raya negeri ke-16 pada September tahun lalu. Menurut kenyataan Ketua Menteri yang juga pengurusi GRS Datuk Seri Panglima Haji Jinor, beliau telah berkomunikasi dengan semua pemimpin parti komponen GRS berkaitan perkembangan politik terkini di ibu negara. Pihaknya sependapat dan sebulat suara bersetuju bahawa kerjasama dalam kerajaan negeri yang memerintah hari ini akan berterusan serta mereka akan terus mendokong mandat yang diberikan dalam pilihan raya negeri yang lalu. Ketua Menteri berkata semua pemimpin GRS juga sepakat untuk mengambil apa jua langkah yang perlu untuk memantapkan dan memperkuatkan lagi kerajaan GRS. Beliau berkata kerajaan negeri akan menumpukan perhatian dalam usaha menangani ancaman pandemik COVID-19, pemulihan ekonomi dan kestabilan politik. Pemain industri Sabah digalakkan mendapatkan rapid antigen test kit yang menggunakan sampel air liur atau daripada hidung untuk membuat ujian saringan COVID-19 terhadap pekerja mereka. Kit ujian itu diluluskan Kementerian Kesihatan dan keputusan ujian boleh dikemaskini secara terus ke aplikasi MySejahtera. Dalam kenyataan timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Pembangunan Perindustrian, Datuk Dr. Joachim Gunsalam, kit ujian tersebut boleh dilakukan pada waktu yang sesuai dan di tempat kerja mereka. Terdahulu, beliau mendengar taklimat daripada Hazel Dazzle Resources Sabah, Sendirian Berhad yang merupakan pengedar tunggal untuk Silesium Rapid Antigen Test. Taklimat disampaikan Pegawai Pemasaran Syarikat berkenaan Farid Syam. Orang ramai yang masih belum mendapat janji temu untuk suntikan vaksin COVID-19 menerusi aplikasi MySejahtera boleh tampil mendaftar ke Pusat Pemberian Vaksin PPV Integrasi Mega Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. PPV berkenaan menawarkan perkhidmatan vaksinasi tanpa janji temu secara berjadual sejak 2 Ogos bagi membolehkan penerima vaksin mendapat tarikh vaksinasi secepat mungkin. Ketika ditemui media di PPV berkenaan, Dr. Patman Arumugam berkata operasi vaksinasi tanpa janji temu berjadual ini dibuka kepada mereka yang berumur 18 tahun ke atas. Mereka boleh walk in, boleh memberikan nama kepada petugas di sini. Setelah memberi nama, mereka boleh balik ke rumah. Lepas tu kami akan dapatkan temu janji untuk mereka dalam sehari atau 2 hari. Setakat semalam, seramai 370 orang telah mendaftar untuk mendapatkan tarikh janji temu di PPV ini. Sebahagian daripada mereka telah pun mendapat tarikh vaksinasi, manakala selebihnya pula akan diberi tarikh secepat mungkin. Sementara itu, Pegawai Eksekutif SICC, Datuk Rosmawati Lasuki berkata pihak SICC sedia memberikan kerjasama penuh kepada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah dengan menyediakan fasiliti dan petugas bagi memastikan orang ramai yang hadir mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Kita bekerjasama dengan pihak KLM dan JKNS di mana kita ada bantuan daripada tentera, polis dan rela untuk kontrol crowd datang, dan kita akan ada buat pengumuman setiap 20 minit mengingatkan supaya SOP dan penjarakan dipatuhi lah. So alhamdulillah saya nampak memang okey lah. Beliau juga memaklumkan operasi vaksinasi tanpa janji temu berjadual ini membolehkan pihak SICC menyediakan tempat letak kereta yang boleh menampung keperluan mengikut jadual penerima vaksin. PPV Integrasi Mega SICC beroperasi sejak 10 Julai lalu yang dihaskan untuk program imunisasi industri COVID-19 dengan kerjasama awam swasta PIKAS. PPV ini mula dibuka untuk orang ramai pada 28 Julai dengan menyasarkan 10,000 penerima vaksin setiap hari.
Golongan wanita terdiri B40, ibu tunggal dan orang kurang upaya di kawasan Taman Keramat, Kota Kinabalu yang terjejas pendapatan akibat pandemik COVID-19 menerima sumbangan bantuan bakul makanan. Inisiatif itu hasil kerjasama Majlis Penasihat Wanita Sabah MPWS, Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah JEWA dan Persatuan Wanita Ikram Sabah. Pengurusi MPWS Datuk Dr. Tarsia TZ Tamam berkata kesemua penerima bantuan berkenaan tidak tersenarai daripada menerima sebarang bantuan sebelum ini. Justru pihaknya bekerjasama dengan badan bukan kerajaan NGO bagi meringankan beban mereka. Mengajak AJK kami dan juga Urustia kami JEWA untuk bekerjasama mencari dana, menggunakan dana untuk membeli barang-barang makanan dan higien untuk mereka yang tidak disenaraikan. Beliau ditemui dalam program pengagihan bantuan berkenaan di Taman Keramat. Sementara itu, pengarah JEWA Sabah Rusna Kuyong berkata pihaknya bersedia membantu memperkasa semula golongan hawa yang turut terjejas akibat pandemik. Bagi Ketua Wanita Ikram Sabah, Siti Zainab Bakar, pihaknya bersedia membantu MPWS dan JEWA dalam usaha mengurangkan beban golongan wanita di negeri ini. Harapan kami akan ada lagi NGOs yang tampil untuk sama-sama memberi sumbangan lah. Mungkin di masa yang akan datang. Untuk yang masa pandemik ini kita amat mengharapkan lah. Sangat-sangat berbesar hatilah dan kita sudah juga memberitahu pihak JEWA di masa akan datang kalau ada apa-apa pertolongan yang kami boleh bantu, kami bersedia. Sebab kita ada ahli-ahli yang memang sangat komited lah dengan kerja-kerja kebajikan ni. Seramai 50 penerima dalam program agihan bakul makanan ini yang diserahkan kepada 3 wakil penerima. Polis Penampang berjaya menahan tahanan yang melarikan diri dari Pusat Kuarantin dan Rawatan Berisiko Rendah COVID-19 PKRC, Institut Latihan Mahkamah Anak Negeri Ilman Penampang 2 hari lalu. Tahanan tersebut berjaya diberkas di kilometer 3 Jalan Papar Sepa Papar pada 2.20 petang semalam. Menurut kenyataan Ketua Polis Daerah Penampang DSP Muhammad Haris Ibrahim, tangkapan berkenaan hasil maklumat awam dan bantuan Ibu Pejabat Polis Daerah IP di Papar. Lelaki warga negara berumur 24 tahun ini merupakan tahanan terakhir yang berjaya diberkas sejak gerakan mengesan keempat-empat tahanan melarikan diri dari PKRC tersebut yang dijalankan pada 1 Ogos lalu. Beliau menasihati orang ramai yang mempunyai kontak rapat atau pernah bertemu dengan keempat-empat tahanan tersebut tampil ke klinik berdekatan untuk membuat calitan COVID-19. Pada 1 Ogos 3.30 pagi, 4 tahanan yang positif COVID-19 melarikan diri dari PKRC tersebut. Kurang 24 jam, 3 tahanan tersebut berjaya diberkas semula di Taman Wijaya Manggatal pada 5.45 petang hari sama. Situasi semasa wabak denggi di Sabah, 8 kes baru direkodkan semalam iaitu 3 kes di Kota Kinabalu, 2 kes di Kuala Penyu dan masing-masing 1 kes di Tawau, Putatan dan Kota Marudu. Ia menjadikan jumlah kumulatif penyakit bawaan nyamuk Aedes itu kini 1,018 kes. Berdasarkan infografik Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, Kota Kinabalu masih mencatatkan kes kumulatif tertinggi iaitu 272 kes. Diikuti Tawau 202, Lahad Datuk 104, Semporna 94 dan Sandakan 64 kes. Terdapat 1 lokaliti wabak denggi aktif baru dicatatkan iaitu Sekalong di Kuala Penyu menjadikan jumlah keseluruhan lokaliti wabak denggi aktif kini 2 di Sabah. Lokaliti lain yang bercatat wabak denggi aktif ialah di Panji Hujung Semporna. Bagaimanapun status wabak denggi di kedua-dua lokaliti berkenaan terkawal. 3 korban akibat denggi direkodkan setakat ini. Sehubungan itu, orang ramai dinasihati mencari dan memusnahkan tempat pembiakan nyamuk Aedes di sekitar kediaman masing-masing. Sekian berita dari negeri di bawah Bayu bersama saya Konstantin Pahlawan. Berita seterusnya kita kembali ke Angkasa Puri bersama Alif. Silakan.